Alright. Okay, so saya minta maaf. Line luar tak bagus pula, saya terpaksa tu bawah pula kat hall. Tadi kat bilik tadi. Okay, so boleh dengar Risau betul lah. Boleh Boleh. Alright. So ada apa isu hari ni yang kita boleh bincang, kita boleh discuss? Oh tadi saya nak cari ni yang pasal perform base. Ada? Kalau ada boleh ni. Tadi. Miza Mana Miza tadi? Okay, yang pasal host rail Miza. Host rail ni, jarak dia adalah 30 meter, host rail to host rail. Okay, bermaksud host rail pertama, bila you jejak 30 meter jarak, dia akan adakan satu lagi host rail. Okay, bermaksud distance adalah 30 meter, bukan radius 30 meter. Boleh? Faham tak? Oh, maksudnya laluan macam plan kita kan macam pusing belok kiri kanan kan. So dari situlah start 30 meter lah, kira 30 meter baru providekan host rail lah Yes, 30 meter ikut laluan. Dia tak boleh radius. Sebab you tak boleh langgar dinding, tak boleh langgar contoh letak dalam satu pejabat, dia kena pergi pintu pejabat dulu, lagi koridor dia kena ikut laluan, macam ni lalu, itulah laluan dia 30 meter. Boleh? Okey, faham. Terima kasih. Right, so lain-lain ada segi mana tak clear pasal design ni. Boleh? Kalau ada drawing nak boleh. Hello. Tuan. Aduh, lost lagi jam Okey, lagi. dah kembali. Astaghfirullahalazim. Kuat betul Dia dugaan kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Itulah ni saya dah switch 3 line ni. Tadi saya pakai kat atas tadi, saya pakai wifi DG. Phone start. Saya bawah, saya turun pakai Unify pula. Line 2.4 pun start. Ni saya pakai 5G pula. Kita tengoklah malam macam mana. Dah habis semua line guna ni. Okay. Itulah kita niat kita nak berkongsi ni dugaan nak belajar lah. Kita anggap dugaan lah. Alright. Okay. So, sekejap saya okay, ada apa-apa lagi boleh share. Saya sementara saya mencari yang mengenai perform base dengan satu lagi ni. Sekejap saya scan saya punya ni dulu. Okay. Boleh? Alright. Okay. Ada apa, jangan malu-malu nak tanya Kita tak ada masalah. Soalan tu dia tak ada isu pun. Tak faham tanya ya. Jangan dia tak ada istilah soalan bodoh ke apa Yang tanya tu lah yang paling pandai sebab dia ada soalan. Sekejap mana PBA satu lagi 4.0. 4.0. Okey. Boleh? Ada apa-apa lagi? Ya.
Okey. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak share mengenai PBA dengan FSDP ni. Secara ni lah, kalau sementara ni just kita nak ambil apa tu, knowledge lah. Okey. Okey, sekarang nampak tak skrin saya? Bomber submission process summary. Okey, nampak Alright. Nampak. So, in general okey. Apa tu? Ada soalan? Ada soalan ke? Okey, jap ambil dulu. Okey. In general ada tiga jenis submission ataupun tiga jenis kalau you nak buat design. Yang pertama ni adalah standard. Standard ni adalah yang biasa you submit lah. Yang submit maksudnya yang follow UBBL. Okay, follow UBBL. Ini adalah yang standard. Maksudnya you submit architect, you submit mini. Lepas tu dia ada satu lagi kategori adalah Fire Safety Design Philosophy. Okay, FSDP. Lepas tu satu lagi adalah Performance Based Approach. Okay, ini adalah in general tiga jenis submission. Okay, so dalam bahasa yang mudah faham, okay, yang standard ni follow by law. Okay, memang totally kita akan ikut by law Jadual 25, Jadual 27, Jadual 10. Okay, untuk performance based approach ni adalah kategori bangunan yang tak boleh nak comply you punya pemetakan, okay, jadual kelima tu, dan travel distance. Okay, iaitu you kena submit performance based approach. Okay, ataupun satu lagi dia ada kategori di bawah Fire Safety Design Philosophy, FSDP. Okay, FSDP ni dia punya kategori bangunan yang ni. Okay, nampak tak 4.0 ni? Boleh nampak Ini kategori bangunan yang perlu mengumpulkan FSDP. Fire Safety Fire Safety Design Philosophy. Okey, maksudnya yang pertama adalah kategori bangunan berisiko atau yang bahaya. Okey, yang kedua adalah kategori bangunan industri berisiko atau bahaya. Okey, yang ketiga adalah industri kimia ataupun petrokimia. Okey, yang keempat industri penjanaan tenaga. Yang kelima adalah bangunan-bangunan yang tidak dinyatakan dalam kumpulan maksud jadual kelima. Okey, kalau kita refer dalam jadual kelima tu dia ada 8 kumpulan maksud. Kalau ada kategori bangunan yang tak boleh relate langsung dengan salah satu purpose group tu, ini you kena submit FSDP. Okey, lepas tu yang keenam adalah bangunan reka bentuk unik dan khas lah. Okey, ini special structure lah. Ini adalah kategori yang kedua submit FSDP. Okay, FSDP ni dia ada report sendiri. You kena present, kita kena present pada bomber. Okay, untuk FSDP dan PBA ni, dia kena submit kepada Putrajaya, HQ Putrajaya. State dia tak boleh proses. State hanya proses yang normal submission sahaja. Okay, boleh Clear tak untuk yang ni? You are presenting. Okay. Boleh. Itu in general lah. In general 3 jenis. Tapi kalau you all just design yang normal, so just follow UBBL lah. Maksudnya letak kumpulan maksud dulu. Lepas tu tengok DN dia, tengok travel distance dia. Okay, lepas tu tengok keperluan sistem. Baru kita measure macam tadi. Macam Mizan tanya tadi, jarak antara host rail. Okay. Lepas tu kalau tengok kalau ada keperluan pula untuk sistem-sistem lain, untuk level arkitek, dia hanya perlu indicate saja. Okay, di dalam drawing arkitek hanya sampai host rail dan break glass. Okay, even you punya ventilation pun, kalau you design tu adalah mechanical ventilation. Okay, cukup sekadar tulis mechanical ventilation, MV saja. Okay, untuk di tangga ke, di firefighting lobby ke, cukup macam tu saja. Alright, yang detail nanti MNE pula akan masuk. Okay, nanti MNE akan detailkan setiap sistem dia. Okay, dia guna apa, standard apa, okay, berapa jauh jarak dia, okay, dari segi design dia macam mana, itu dia kena follow standard-standard yang berkaitan lah. Okay, priority dia adalah Malaysian standard. Okay, kalau tak ada reference daripada Malaysian standard, okay, baru ada refer lain. British standard, Australian standard, okay, dan standard-standard yang lain lah. Okay, yang berkaitan NFPA, okay, mana yang relate dengan you punya sistem. Tapi dia punya priority tetap MS dulu. Okay, boleh. So UBBL ni
dia hanya menyatakan apa yang dia nak. Standard MS ni dia akan tunjukkan macam mana you nak comply kepada kehendak UBBL tadi. Okay, clear? Boleh itu in general lah kita punya konsep nak design ni. Boleh? Okay, so ada apa-apa isu yang kita boleh bincang? Maaf Cik nak tanya. Maksudnya kalau kita submit kat Bomba tu, tak semestinya ketiga-tiga submit tu lah dia boleh 1 dengan 2 macam tu lah kiranya. Maksudnya macam tadi Salah Cik satu. Fizen yang Salah satu. Oh, kalau maksudnya dia ada 3 perkara. So salah satu lah kena submit kat Bomba. Dia bukan apa, dia bukan 3 perkara. Okey, submission ni macam Miza submit yang biasa. Kalau peringkat IPT ni dia akan belajar totally, dia akan ikut by law. Itu adalah standard. Okey, standard maksudnya itu design standard. Maksudnya sekarang apa-apa you refer kepada dalam UBL lah. Maksudnya semua akan dinyatakan dalam UBL. So bawah kategori yang saya nyatakan tadi yang tak termasuk dalam UBL akan masuk dalam kategori FSDP. Itu dia ada report dia ada format dia tersendiri. Okey, dia still juga you submit. Dia cuma ada certain kriteria yang tak comply pada bylaw, dia kena submit report tu. FSDP tadi. Ataupun dia bukan 3-3 you kena pilih 1-2 tak. Dia antara satu saja. Okey, you punya submission. Okay, faham. Faham Selagi you boleh comply kepada bylaw, dia akan jadi standard submission. Okay. Okay, faham. Right. Okay, lain ada soalan lagi? Boleh Ni Cik Noriman ni arkitek juga ke atau student ke, lecturer ke? Saya dulu arkitek, lepas tu tengah sambung belajar. Pada master ni? Untuk master. Nak ambil part 2 lah? Tengah ambil part 2, baru second semester. Tak apa. Okay, itu dah baguslah langkah yang ni lah. Lepas tu baru boleh part 3. Baru boleh ada PR. Tok nak tanya tadi yang FSDP tadi, report ni tu kat mana boleh beli ke download ke kat mana? Dia ada format dia. Mana ini you kena refer kepada HQ Putrajaya. HQ Putrajaya ni dia punya format dia lah. Normally you all yang kena cadangkan, suggestkan apa design yang nak guna. Biasalah FSDP ni contoh kategori bangunan yang tak termasuk dalam jadual kelima Okey, design. You nak design ni follow contoh NFPA sekian-sekian. Luar negara guna. Kat Malaysia tak guna pun. Okey, you kena proposekan dia punya report tu. Okey, you akan guna contoh you nak design bangunan ni adalah kategori khas. Okey, tak kisahlah you nak guna mungkin tempat nuklear contohlah. Maksudnya dah tak termasuk dalam satu kategori di bawah jadual kelima tadi. So dari segi dia punya standard, you nak refer contoh NFPA 30 contoh So dalam tu you kena bagi tahu report you. Okay, you akan dari segi design, you kena comply NFPA cakap, you kena ada 6 jam thickness contohlah kan. So ini you kena proposekan design you kepada Putrajaya. Dia berperingkat ke? Maksudnya mula-mula kita awal-awal proposal kita tunjuk, lepas tu bila dah detail nak abstract kita tunjuk lagi sekali ke macam mana? Ke sekali present je? Okey, untuk kategori FSDP dan PBA ni, sebelum submission dia ada pre-consult. You kena present dulu. You all kena present dulu kepada Bomba. Okey, ini bangunan saya nak buat. Inilah apa benda kategori bangunan-bangunan. Okey, ini sistem yang kita cadangkan. Okey, ini requirement based on reference apa. Okey, kalau Bomba kata okey boleh, kita boleh terima pakai benda ni. Okey, baru you submit drawing you ikut standard yang masa you present tu lah. Masa tu nanti Bomba akan check balik. Okey, ini tak comply ni, kena masuk ni, tambah ni. Itu nak jadi proses biasalah. Cuma kategori tu di bawah FSDP ataupun PBA. Boleh. Alright. So boleh lain pun Cik Farah ni. Cik Farah pun student arkitek. Senyap ni. Farah tu student tuan. Farah tu student, dia nak saya. Student? Ya, dia senyap. Dia tulis ni. Classmate Noriman. Satu studio. Satu studio. Mic tak function. Sorry. Okey, 2 kali mic tak function. Okey, tak apa, type. Okey, kalau soalan. Ni satu studio ni, master ni. Tak apalah, nanti kalau masa nak ambil part 3, insya-Allah lah boleh jumpa saya. Saya pun ada banyak bagi talk untuk part 3 punya ni. Sekali dengan geng-geng Rida nanti. Okey. Ni Cik ke Puan Irdina ni? Classmate Noriman juga. Sama juga, satu kelas. Yang Miza satu kelas juga tak Saya pun sama Izham. Ni sekelas tu ni. Okey. Nazrin ni arkitek ni kan.
Ya saya tuan, saya. Senyap-senyap je. Saya tanya boleh tuan? Ada Tak pertanyaan boleh. sikit. Memang tujuan kita nak bertanya malam ni. Saya share screen dulu lah. Boleh. Lagi clear kot. Lagi bagus. Nampak? Belum. Okey, jap. Right. Okay, ni nampak Kapal selam kan Bukan. Okay, dia bangunan komersial lah. Macam mall tapi 2 tingkat je. 2 tingkat, okey. 2 tingkat. Tinggi dia dalam 13 meter lah. Per floor ke total? Total. Total. Macam satu elevation dia. So 2 tingkat. Okay, saya punya soalan dekat tingkat atas ni. Okay. Mulanya tangga dia ni di bahagian dalam. Okey. Sekarang dah dipindahkan keluar. So boleh ke macam tu? Maknanya dia escape melalui pintu 2 pintu ni baru keluar ke tangga. Okey. Dia boleh tak boleh ni adalah bergantung kepada you punya travel distance. Travel distance DN semua tu kan. Yang tangga kedua kan yang tengah skip berapa jauh antara tangga tu? Berapa jauh tu? Travel distance dia 30. So 60 lah. Antara dua ni sekejap. Saya ambil kasar je lah. Lebih kurang je. 54. Okay. So sekarang ni based on you punya occupancy load, berapa you kena tangga? 2. 2 je? 2. Sekarang ni tangga ada 3 kan? Tangga saya ada 3. Betul lah. 1, 2, 3. Okay. So sekarang ni untuk mall, ini sekarang ni ada kedai lah kan? Pasar raya ni kedai. So ni confirm dah sprinkler ni. Betul. So you punya travel distance berapa? Kalau ikut dia 27? 60. 30. Okay, 60 maksudnya bukan. Kalau travel distance 60, you di tengah-tengah, you lari di tangga sebelah sini 60 ke sana 60. Betul. Maknanya sekarang kalau ikutkan tangga lebih kurang 120 meter max. Betul. Itu maksimum lah. So kalau untuk tangga tengah dengan tangga satu lagi yang tak nampak ni, berapa jauh ni? lebih kurang. 87 Itu direct distance tau. Betul. Direct distance. Kalau yang ambil distance sebenarnya you kena ambil 2/3. 2/3 daripada 60. Maksudnya 40 je. You ada 85, you dah exit sebenarnya. So tangga tengah ni kena shift sikit ke tengah. Cuma dia ada satu kat sini lah, kat dalam ni. Ada satu lagi? 4 tangga ni? 4, yes. 4 tangga. Lepas pandang yang ni tadi. Itulah tu. Kalau 4 tangga, okey lah, dah banyak. Sebab dia, tangga ni kena anggap satu fail. Betul. Tangga kena anggap satu fail. So 3 je pakai ya? Barulah 3 tu dia boleh comply, boleh cover lah yang occupancy load untuk flow ni. Itu dah kira cukup Cukup. Cuma Kalau tangga ni lah asal dia kat dalam bangunan. Okey. Dan dia dah dipindahkan keluar. Aku nak tahu tu dibenarkan ke? Maknanya orang escape ke flat roof dulu baru masuk ke tangga nombor 4. Okey, sekarang ni kalau kita tengok ni, masuk sekarang ni tangga yang you bulatkan ni, yang lori ni, di luar kawasan mall ke apa? Dia dekat bumbung, kawasan bumbung rooftop. Kalau tengok daripada elevation dia dekat sini. Lebih kurang dekat sini lah. Okey, so sekarang ni untuk tingkat yang atas ni, okey, dia boleh access juga kat floor tu, betul tangga tu. Tangga ni kat sini kat kuning ni kan? Betul. Okey, dia tak ada istilah boleh ke tak boleh. Sebab you dah ada 4 tangga. Okey, bila 4 tangga, even tangga ni kat luar ini sebagai ada kata ekstra sebenarnya ni. Okey. You dah ada ekstra tangga. Sebenarnya apa macam tangga hujung ni? Untuk yang dead end yang hujung ni. Buat sini tak tangga kan? Bawa tak? Okey, jap. So sekarang ni, contoh dekat flat roof ni, ada apa kawasan ni? Ada M&E? M&E saja. Okey. So the last kedai ni daripada tangga ni kat mana? Yang kedai last mana? Kedai last sampai pintu ni lah. Ya, sampai pintu lah. Ruang ni lah. Dinding lah. Kena ada tangga lah. Sebab apa kalau tidak you dead end ke tengah ni. Kalau tak ada tangga ni dah kira dead end. So tangga tu kena dalam kedai ke atau luar? Luar tak ada masalah. Tapi boleh juga lah. maksudnya dekat pintu 2 ni yang nak keluar ni kena ada keluar sign lah. Betul. Dia keluar sign. Cuma bila dia ni dia macam dah lalu dekat dalam servis pula ni M&E. Tapi ni flat roof kan?
Slab tu Slab, betul. Slab. Mana M&E service ni just bilik pump ke apa? Dia lebih pada untuk aircon macam tu lah. Open je. Alright. So make sure sini ada close sign dan kalau kat luar ni dia kalau pergi kat pintu 2 ni dia boleh nampak tak tangga ni? Oh. Faham? Dia nampak tak tangga ni? Mana daripada pintu Mana ni sekarang daripada dalam mall ni, you nak pergi kalau you kat dekat pintu 2 mall ni, kalau Pintu ni dia kat pintu ni boleh nampak tak dekat tangga ni? Nampak ke saya... dia block? nampak. Dia boleh nampak lah. Okey. Tak ada halangan lah. Tak ada halangan Okey, maksudnya sekarang dia tak ada masalah untuk tangga di sini. Kerana bila dia pergi kat pintu, dia boleh nampak satu lagi exit sign dekat pintu tangga. Okey. Sebab apa kalau tak ada tangga sini, nanti you akan dead end untuk dalam kedai. So ini tapi ni tangga ni boleh discharge terus keluar bangunan ke tak? Terus dia turun tangga 4 dia ke bawah sampai keluar bangunan. Okey dah, tak ada masalah lah. Sini terus keluar bangunan. Tak ada isu. Okey, good dah. Cuma saya tak perlu provide protected corridor lah kan dekat atas ni. Tak perlu. Sebab Betul, apa? Tu punya travel distance still comply. Kan? Okay, faham. Travel distance ni comply. Sekarang dia within the range lagi. So tak ada isu lah tangga di mana-mana. Cuma beza sekarang ni kita kena tahu bila kita letak tangga ni kat situ, jangan ada halangan lah. Maksudnya bila orang keluar kat pintu ni orang tak nampak mana nak pergi ni. Nampak? So selagi dia pergi pintu ni boleh nampak sini ada keluar satu tangga lagi. Okey lah, should be okey lah. Boleh? Boleh. Lain kita tak salah kan? Satu lagi soalan. Semua tangga ni perlu sampai ke bumbung ke? Keperluan Sebab tangga hingga ke bumbung 30 adalah meter kan? bangunan 30 meter ke atas. Okey, itu keperluan ni untuk lanjutkan hingga pada bumbung. Okey, maknanya kalau bangunan you tak sampai 30 meter, dia tak ada keperluan pun sampai ke bumbung. Tapi kalau you nak naikkan pun tak ada isu. Contoh kat bumbung tu ada usage apa pun tak? Ke atas lebih pada service area je lah. Tak ada usage. Water tank je lah. Orang nak pergi situ je mana? Water tank je lah. Ada tangga lah. Ada tangga lah? Ada tangga. Cuma tak semua lah tangga kat atas. Okey, kat atas servis tu, mana Pure sekarang ada 4 tangga, ada 3 tangga lah. Satu tangga dah kat luar, dah tak kira lah. Betul. 3 sekarang. 3 tangga sekarang. Berapa tangga naik atas? Setakat ni 3 ni atas. 3 naik atas, tak ada isu pun. Cuma tadi isu yang hujung je lah, dah tak ada tangga kan. Asal ada. Yalah. Tapi sekarang ni kalau kat ujung tu pun tak ada effect kat sini. Dekat rooftop sekarang dah ke dalam. Betul? Cuma kat sini you kena berhati-hati. Kalau you ada usage dekat ujung tu, kat biru tu, yang kat M&E area 1 tu, kita takut usage tu nanti dia akan terlampau jauh ke tangga ni. Kalau ada lah Sebab you buat tu M&E area tu. Saya kena tolak ke depan sikit lah. Kalau boleh bermain di antara tangga ni. Faham tak? Bukan dekat area sini ke. Kalau boleh bermain di antara tangga-tangga yang ada tu. Supaya you beratkan ke kanan lah. Maksudnya berat ujung sini. Supaya dia ada tangga kiri kanan dia. Supaya dia ada in between tu kalau anda kata dia kata ada orang cover lah you punya travel distance lagi tu dia dead end. Kalau tak ujung tu dah dead end, kita takutlah kadang-kadang bila ada usage dia anggap ada penggunaan. Bila ada penggunaan takut dia ambil kategori dead end tadi. Walaupun M&E ni sekali-sekala je orang datang. Faham? Nak play safe better you buat area sini lah. Area antara in between tangga ni lah. Yang dekat area pump-pump ni. Cantik lah. Dia punya pump kat bawah kan? Pump kat bawah. Ni tangki je lah ni. Tangki saja betul. Okay. So better bawa ke sini lah Faham. Tak nak ada isu lah. Bukan apa tak nak ada isu je. Betul. So lain-lain macam mana? Okay. Saya tukar sikit soalan. Bangunan ni katakan 30 tingkat. 30 tingkat, okay. So tangga semua ke atas ke? Semua. Walaupun ke atas tu tak ada usage? Sebenarnya kalau bangunan lebih 30 meter ni, lebih 10 tingkat lah sebenarnya. Lebih 10 tingkat 30 meter je, estimate 3 meter kan, 1 tingkat. Memang you kena lanjutkan tangga hingga pada bumbung. Okey, tujuan dia sebenarnya bukan semata-mata usage. Dia sebenarnya reason dia lanjut pada bumbung tu adalah untuk option you larikan diri. Contoh mungkin tangga you sini collapse, you boleh naik ke bumbung untuk pergi another staircase. Dia macam transfer sebenarnya bumbung ni untuk tukar ke tangga lain. Sebab tu dia kategori bangunan 30 meter ke atas je yang diwajibkan lanjut pada bumbung. So kalau macam kes macam ni, maknanya yang hujung sini pun kena ada jugalah. Kalau ada tangga tu dia kena sampai hujung lah. Tapi kalau itu dah last you punya floor, dah tak perlu lah.
Faham. Okay, sebab apa kalau you punya bangunan ni dah 30 meter, automatik tangga bukan macam ni. Betul. Ah, Yang lain lah. kan? Sebab ini sebab 2 tingkat je. Dia kalau sampai ke bumbung tak dikira sebagai final discharge lagi ke? Itu kan final discharge hanya di tingkat bawah. Sampai ground lah Ground tu adalah final discharge, tempat level access. Itu adalah final discharge. Selagi you dalam bangunan, dekat you punya podium ke, bumbung ke, itu bukan final discharge. Okay, final discharge adalah bila you keluar dah terus keluar bangunan. Ke ground lah, ground level lah. Yes, ground ke level 1 ni saya apa you namakan floor tu lah. Yang penting dia ada level ground, level tanah. Level access. Boleh? Okay. Right. Itu saja. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Clear Ada dah. soalan lain? Tangga sampai atas bumbung, fire door boleh dikecualikan dan pintu tu boleh buka ke laluan? Okey. Boleh kecualikan dan pintu tu boleh buka ke laluan keluar. Okey. Tak boleh selagi tangga you dalam bangunan, okey. Bila di bumbung, dia masih lagi di dalam bangunan tau. Bila dalam bangunan, dia tetap applykan konsep tangga tu. Okey, pertama dia mesti ada fire door, kedua swing door mesti ke dalam tangga. Okey, boleh je yang boleh hayun keluar, swing keluar hanya final exit saja. Final discharge saja. Okey, di final discharge tu swing door boleh keluar. Okey, tak ada fire door pun tak apa. Selain daripada tu, okey, di bumbung ke, podium level ke, masih dalam bangunan. So, dia punya syarat untuk escape staircase terpakai lagi. Boleh? Boleh je Okey, lain soalan. Walaupun atas bumbung itu open, tiada bilik, ya, betul. Tapi dia masih dalam bangunan, you belum selamat lagi. Okey? Tindakan lagi di bumbung adalah tindakan yang perlu dielakkan. Kecuali bila you nak turun tangga tu dah tak selamat untuk dilalui, okey, baru naik ke bumbung untuk pergi ke tangga lain untuk turun. Itu saja dia punya tujuan. Okey? Jangan sesekali ingat pergi naik bumbung selamat. No, sebab sifat api tu naik ke atas. Okey? Kena faham. Okey, clear je Alright. So, lain-lain soalan. Satu soalan, apa dia lagi? Boleh. Kiraan occupancy load bagi tangga untuk pelan parking melalui jadah UBBL, apakah bilangan bagi pendudukan semestinya? Contoh, kiraan bagi 10 kasar, so macam mana dengan kiraan bagi parking? Okey, parking ni ambil storage. Okey, dia bukan berdasarkan jumlah kereta. Dia bawah storan. Kalau you pergi dekat dalam bawah kedai tak silap. Okey? Ada storan punya ni untuk dalam jadual ke-7 tu. Okey, ambil kategori storan. Dia bukan dua. Dulu sebelum macam-macam dengar kan. Kalau parking ni ambil satu parking 2 orang lah apa semua kan. No, dia dalam storan. Okey, boleh buka jadual ke-7 tu, cari storan. Dia bukan dalam kategori storan tapi dia dalam purpose group pejabat ke apa. Tapi bawah tu ada sub dia storan. Boleh? Contoh pejabat 10 macam mana kena parking, ada kena parking. Okey. Boleh je Jawab soalan. Okey. Lain-lain. Ada apa soalan lagi? Oh, ni tak tanya ni. Cik Muhammad Izam ni sama juga sekelas ke dengan ni? Saya sekali dengan Noriman, dengan Farah, dengan Zarfan, dengan Dina, ramai ni. Ramai lagi. Okey, tak apa. Sebab apa, level you all lah sebenarnya kena faham dulu. Sebelum you masuk ke alam pekerjaan ni, konsep-konsep ni lah yang kena hold dulu. Besok tak adalah keluar habis belajar grade mengaban nak cari kan. Dah tak tahu nak refer. Okey. So ada platform macam ni, boleh ajakkan kawan lain masuk hari Jumaat. Okey, boleh datang. Minggu depan, insyaAllah 8.30 8 macam rushing sangat lah, 8.30 minggu depan. Boleh ajakkan kawan lagi. Alright, so hari ni yang sekelas ni Norima dia buat orang 1, 2, 3, 4 orang 5 orang. Alright, yang lain ni dah level-level lain sikit lah, level pengalaman sikit. Alright, so lain ada isu lagi. So kategori storage ni tempat perhimpunan. Dia bukan
kategori ni untuk tadi untuk parking tadi ke apa? Ni soalan parking ke apa je tadi? Parking. Parking ni sekejap Bylaw kat atas lah, dapat turun pula. Buka yang ni sekejap. Sekejap Okey. Buka kategori shop. Okey, buka jadual ke-7. Bawah kategori shop tu, dia ada tulis storage and shipping. Okey, 10. Dia punya beban pendudukan dia. Boleh? Bawah kategori kedai. Boleh je? Jumpa tak? Yes. Storage and shipping. Dia sama. Betul lah tu. So nak kira occupancy load untuk parking. Okay, ini terutamanya pada bangunan yang memang stand alone parking. Okay, ya betul. Floor area bagi yang 10 dulu. Baru pergi next. Okay, macam yang lepas-lepas lah. Yang kita dah ajar dia punya cara nak kira tu kan. Tapi dia punya figure adalah 10 dulu. Right? So nanti dapatlah tangga tu macam mana. Boleh Okay. Alright, lain. Ada apa lagi yang terbuku? Rupanya selama ni saya kira salah. Ramai salah, bukannya you all je. Dulu masa saya dalam servis pun masih lagi cakap satu parking 2 orang. Okay. Jadi dia masalah untuk next tu nak kira berapa. Okay, bila dia tak refer kepada jadual ke-7 tadi, nak kira occupancy load, dia boleh ambil 2 orang. Tak ada isu pun nak ambil 2 orang satu park. Satu parking, satu lot parking 2 orang. Tapi the next tu you nak bagi dengan berapa? Itu masalah dia. Padahal dekat dalam tu dah ada dah. Cuma dia terletak di bawah kedai. Sebab tu yang confuse. Okay, sebab apa? Parking ni kalau ikut purpose group, dia bawah storan. Okay, bila bawah storan, supposedly kita kena refer storan lah untuk occupancy load. Tapi dia ternaik ke atas pula di dalam kedai, kategori kedai storan tu. Sebab tu dia ada terabur sikit lah. Okay, tapi kat situ lah duduk dia. Sebab kadang-kadang kalau you submit pun bukan semuanya officer tengok betul-betul pengenalan you. Kadang tak submit, okay. Right. Tapi kalau boleh submit yang betul lah. Okay, kira betul-betul buat proper, baru nampak lah macam mana. Right, boleh Okay. Lain, ada persoalan lagi? Apa nak share yang confused? Terima kasih, jelas. Alright, Alhamdulillah. Okay. Cik. Ya. Kalau macam contohnya, kalau kebakaran kan mesti dekat luar tu kan ada tempat berkumpul. Means dekat macam kat parking tu pun boleh dijadikan tempat berkumpul jugalah Boleh. Dia 30 meter dari bangunan. 30 meter dari bangunan. Yes. Okay, dia ada different lah macam ni. Kalau you baca dalam bylaw, okay, UBL ada stated benda ni. Okay, maksudnya sekarang ni tempat bangunan selamat tu lah 60 meter travel distance. Okay, bila kata 60 meter travel distance adalah bila you di tengah-tengah. So masuk ke bangunan 30 meter. Okay, tapi kalau you refer NFPA, okay, Google je. Google mesti ada je. Tanya NFPA jarak bangunan kan. NFPA cakap ni jarak dia mestilah 2 kali ganda bangunan you. Kalau bangunan ni 10 meter, maksudnya tempat selamat you adalah 20 meter. Itu NFPA. So banyaklah dia punya standard ni cakap macam ni, standard ni cakap macam ni. Okay. Tapi untuk Malaysia ni dia implement 30 meter at least daripada you punya bangunan. Okay. Sebab apa? Bila NFPA ni, dia kategori luar negara tau. Luar negara ni kadang-kadang dia punya mungkin dia ambil kira collapse structure tu. Okay. Tapi untuk kat Malaysia ni dia masih lagi mungkin untuk kita rasanya dulu yang collapse ni pun Highland Tower rasanya. Jenis tombang kan. Yang lain belum lagi nampak lah yang ni. Okay, kot saya tak perasan kan. Tapi yang saya tahu yang tombang Highland Tower salah satunya. Okay. So kalau ikut NFA tu 2 kali. Kalau bangunan you
30 meter, bermaksudnya 60 meter. 60 meter minima jarak tempat berkumpul. Okay, tapi untuk bailo ni at least 30 meter lah ke luar bangunan. Tempat lapang lah. Boleh Izzah? Kalau misal kata kat parking tu ada kereta macam mana tu? Parking kereta pun dia lot-lot dia juga. Kan dia ada lagi antara ruang tu. Maksudnya kawasan terbuka ni adalah paling senang lah kawasan parking lah. Paling senang untuk berkumpul. Maksudnya you in between row parking lot tu kan ada ruang lagi jalan. Itu boleh jadi tempat berkumpul dia. Okey, faham. Sebab dia macam kawasan terbuka yang penting. Okay. So, lain ada persoalan lagi? Sebab ni, dia orang ni belum lagi ada soalan-soalan sangat. Dia baru lebih kepada konsep-konsep student kan. Yang kita ni ada banyak soalan. Kalau ada design, kita boleh show, kita boleh bincang lah. Boleh tengok macam mana. Boleh? So hari ni macam soalan tak banyak ni. Boleh Risau pula kalau sesenyap ni. Last 2 week kita tak cukup masa Fiz Tuan nak tanya kalau macam laluan jentera bomba tu. Contoh bangunan tu 83,000 meter cube. Dia punya jalan tu kena buat separuh. Okey, 1/2 betul. 1/2 kan. Tapi kalau kata lepas kita nak sambung dia jadi full, jadi island contoh kan. Jadi yang selebihnya tu tak perlu lagi ikut requirement 6 meter dengan beban 30 tan tu kan? Betul. Dia punya syarat dia yang half tu je. Yang mesti kena comply syarat yang 140. Jadi lepas half tu kita kena ada satu jalan untuk jentera tu keluar lah kan. Dia tak perlu lalu dekat jalan tu sebab itu dah bukan lagi 30 tan punya beban, dia tak boleh tampung lah kan. Yelah, itu cerita sekarang ni. Okey, untuk konsep macam ni, okey, contoh dia kena half kan. Kalau half tu kita akan tengok dia punya DN access tadi. Okey, kalau dia lebih 18 meter untuk yang bylaw existing 84 tu, you kena provide turning facility tu, turning point. Okey, untuk bylaw pindaan 46 meter. Ataupun kalau tak boleh nak provide kan turning facility tadi tu, you kena buat terus keluar lah. Ada satu jalan keluar daripada you punya area lah. Maksudnya ada satu pakar lagi untuk exit. Okay. 46 meter kena ada turning point lah. Kena turning point. Untuk bylaw yang existing 84, mana negeri-negeri yang tak guna pindaan lagi 18 meter. Lebih 18 meter, you dah kena buat turning facility. Or else, jadikan je lah kalau jalan tu dah boleh connect, buat je lah sebagai access. Ataupun boleh buat terus je sebagai 6 meter dan boleh tahan beban 30 tan, jadikan island je lah pun tak ada masalah kan. Lagi senang. Dia tak payah pening kepala nak buat exit, nak buat turning point. Sebab kadang-kadang ini untuk future renovation tu yang nak kena advice. Betul. Tapi at least sekarang kalau dikatakan sekarang you boleh dapat 6 meter lah island side, walaupun keperluan dia hanya 1/2. Okay, kalau next kalau contoh dia nak buat extension building pada area yang another 1/2 tu. So dia dah kurang lah mungkin dia punya lebar tu 6 meter dah kurang. Kan? Okay, so kena fikir tadi kalau dia tak boleh nak comply 18 meter, 46 meter tadi, kena ada turning facility lah. Okay. Boleh. Dan kalau laluan tu dah memang siap 6 meter, contoh bangunan tu lebih 112,000 meter cube, dia dah siap island side tu 6 meter, lepas tu dia letak pula barrier gate dekat laluan tu, macam mana? Tak boleh. Access janganlah di block dengan apa-apa. Sebab apa sekarang contohlah, paling senang you tengok dekat KL kan, Mara. Okay, Mara, sebelah Mara tu apa? Apa nama tu? Sebelah Mara, ada Sogo, ada apa? Taman Kompleks. Maju Junction Maju Junction. Dia antara blok tu lah. Kan ada kalau you pasang kat dia punya access tu, dia buat barrier gate, boom gate. Ya. Atas access dia. Okay. So kena ingat, bila you buat boom gate di atas access, make sure dia punya bukaan tu mesti 6 meter jugalah. You atas tu, janganlah bila dah jadi 4 meter ada boom gate. Betul, sebab banyak dah terkurang sebenarnya. Itulah sebenarnya saya cuba sampaikan. Sebab bila dia dah ketengahkan boom gate dia, okay, dia jadi satu lorong tau. Satu lorong tu maknanya dalam 4 meter je sebenarnya. Jentera nak masuk kat mana kalau dah blocking dia punya boom gate tu? Betul. Melainkan kalau bangunan tu dia setengah, saya pun tak tahu macam mana. Sebab banyak site dia install boom gate tu selepas bangunan tu dah siap. Dah sisi kan, baru dia install kan. Betul.
Tapi masalah kena tengoklah, kalau you, walaupun dia bukan island side, tapi make sure lah yang tadi, sebab kategori bangunan kat area situ semua dah dia punya kawasan area dia orang je, dah tak boleh keluar belakang dah bangunan lain. Macam mana you nak keluar untuk tu unless you boleh provide turning facility. Betul. Jadi 6 meter tu macam mana pun dia kena clear juga. Kalau dia nak buat barrier gate, dia kena, maksudnya jarak tu tetap kena maintain, tak boleh terhalang. Dan dia tak boleh lah pakai yang lipat tu kan, sebab yang lipat tu dia tak, rasanya tak sampai 4.5 meter tinggi. Dia kena yang buka terus kan. Yang macam kita sharing last week kan, kalau macam kat taman punya konsep kan, dia kalau dapat 4 meter, betul tegak dia mesti dapat 4.6 meter dulu at least. Barulah another 2 meter tu secure untuk jentera pass by. Tapi kalau kebanyakan, kalau untuk kategori ni, tengok dia jenis yang tegak ke atas tu. Tegak ke atas tu tak ada issue lah. Tapi make sure betul-betul boom gate tu 6 meter lah, after 6 meter lah. Okay, maksud mesin dia tu kena letak dekat tepi lah, dia tak boleh mesin tu dia bina ambil makan jalan dalam tu kan? Jangan di atas SN 6 meter tu. Okay. Kalau terasa confirm you nak buat dia punya boom gate tu dah makan lagi. So nak buat after 6 meter tu tak ada issue. Tapi dia panjang lah 6 meter lah you punya palang tu. Tapi dia ada junction untuk buat 2 kiri kanan boleh angkat kan kalau dia nak buat. Boleh. Itu option lah. Yang penting sekarang kita tak ada masalah untuk you nak buat design macam mana. Yang penting bila boom gate tu terbuka ada 6 meter. Asalkan jentera boleh masuk lah. Ya, masuk dan keluar. Tengoklah. Sebab apa dia aku tahu, confirm dia akan buat dekat you punya antara corner. Okay, nak belok kanan dengan nak keluar. Okay, dia kalau turning kacau. Turning dia confirm kacau. Kalau jentera nak masuk, jentera panjang. Sebab apa kalau kita tengok macam kita tengok last week punya ni slot kan dia kena chamfer kan 13 meter tu. Berapa belas meter? 13 meter. Kalau you tarik ke tengah 13 meter. 13 lah untuk chamfer. Potong. Dia akan potong. Ikut bucu bangunan tu 13 meter potong. Itulah turning area untuk jentera. Dia tak boleh pakai sharp tajam bucu bangunan. Kalau you buat boom gate dekat dia punya corner, confirm dia akan tajam. Betul. Dan jentera ni sangkut nanti. Okay, clear tuan. Terima kasih. Okay. Lain ada soalan? Ni kejap 859. Berkenaan insulasi bagi lift landing door boleh dikucurkan setelah sediakan fire door di ruangan itu jika kedudukan lift itu berhampiran open plan, facility floor atau podium. Okey, level facility dah ni. Insulasi bagi lift landing door boleh dikucurkan. Okey. Kebiasaannya pengecualian untuk lobby. Okey, lobby lift ni maksudnya protected lobby. Okey, hanya pada ground floor sahaja. Okey, sebab itu level discharge. Itu bukan tengok juga. Kalau level lobby tu ada lagi lain-lain usage, ada kedai, ada apa benda tempat masak atau apa ke. Okey, dia tak boleh open. Okey, dia tengok kepada risiko di lobby tu. Okey, kalau di facility confirm masih dalam bangunan. Okey, bila masih dalam bangunan memang kena protect lagi. Okey, dia tak boleh ni. Kalau tak nak protect, kena carilah insulasi 2 jam bersama insulasi lah dia punya pintu lift dia. Itu pun hanya untuk normal lift sahaja. Okey, kalau ada fire lift kena protect. Tak ada option lain. Boleh je Lift lobby biasa bukan protected lobby tuan. Ya, ini saya cakap tadi. Kalau you ada lift best passenger lift lah. Bila passenger lift boleh dikecualikan untuk protected lobby. Okay, dengan syarat dia pintu lift tu 2 jam pula isolasi lah. Insulation lah. Boleh je? Okay, sebab podium ni dia masih dalam bangunan tau. Dia bukan level discharge. Maksud tuan pintu lift tu? Ya, pintu lift lah. Jadi yang daripada supplier tu dia dah kena siap-siap bagi yang boleh ada ketahanan lah. Itu kalau dia nak buat open concept. Maksudnya dia tak nak protect lift dia. Sebab kalau kita refer dalam 152 tu kan dah bagi tahu semua lift hendaklah dibuka ke dalam lobby lift terlindung. Okey, cuma kelonggaran diberikan kepada passenger lift. Maksudnya yang bukan fire lift. Selain daripada fire lift, dia dibenarkan untuk tidak dibuka ke dalam protected lobby. Tetapi dengan syarat pintu lift tu mestilah 2 jam plus insulasi. Okey, jelas. Okey. Itulah sebab tu kalau nak design, nak selamat, design lah asingkan you punya lobby, firefighting lobby dengan lift biasa.
Okay, sebab nanti bila kalau you sekalikan, dia akan ada banyak benda yang kena fikir. Pertama adalah dari segi size lobby tu, dia ada minimum dengan maksimum. Kedua, kalau you dah combine kan you punya lift bomber sekali dengan di biasa, dah kena protect kan area besar. Kalau tak dapat natural ventilation, you kena providekan pressurized. Bila buat pressurized, berapa besar area you nak cover. Okay, tapi kalau you asingkan dia punya design tu, firefighting lobby tu dengan normal lift, passenger lift, so kita punya concern adalah pada firefighting lobby saja untuk ventilation, untuk lobby size, minimum, maksimum. Okay, so untuk yang grup-grup yang normal lift ni, okay, yang passenger lift ni, dia tak ada keperluan pun untuk ventilation. Okay, kalau you protect pun tak ada bagi ventilation tak ada issue. Okay, sebab lift akan homing. Concern ni adalah pada firefighting lobby sahaja. Boleh? Boleh okey, jelas maknanya apa-apa kena insulasi walaupun open area. Yes. Kebanyakan memang open area pun. Sebab syarat you nak buat open concept design untuk lift ni, pertama dia mesti dapat cross ventilation. Okay, cross ventilation 25% dulu. Itu as a ventilation. Kalau dia memang tu baru boleh open. Okay, tu pun syarat kedua kena ada 2 jam pula insulasi lah untuk pintu lift. Right, 2 tu kena ada syarat dia. Open concept, cross ventilation dan pintu lift. Boleh je Terima kasih, jelas. Okey, alhamdulillah. Alright. Lain, ada apa lagi yang kita boleh ni? Jawab 29 lah. Okey. Boleh untuk hari ni sembang-sembang kita ni. Okey, dia student ni biasa malu-malu lagi nak tanya, dia tak tahu nak tanya apa. Okey. Jangan malu, jangan segan. Tanya je. Tadi macam Miza tanya pun tadi jarak Australia lah. At least dia dapatlah gambaran macam mana kan. Jangan malu-malu. Assalamualaikum Tuan. Salam. Saya nak tanya pasal kiraan tangga lah dan untuk high rise. Sekejap saya share screen. Boleh. Share. Nampak ke yang gambar ni? Okey. So macam bangunan saya ni 25 tingkat lah. Lepas tu setiap floor tu basically dia macam luas dia 1,600 square meter. Lepas tu bangunan ni office. So saya try kira dia, saya buat occupancy load untuk satu floor tu saya bagi 10. So saya dapat 199 orang lah anggaran dia lah macam tu. Okay. And then capacity exit macam untuk office tangga dia kena bagi 60. So kiraan dia dapat 2.8. And then saya anggaplah dia 3. And then saya bagi dengan saya darab dengan apa yang lebar orang kan, exit measure 1.5 tu. Saya dapat 1.6 je untuk 1.6. So maksudnya macam luas dia tu tak berapa lebar pun. So saya anggap dia, saya bagi 2 sebab 0.8 lah, 0.82 je, 0.825. Lepas tu macam satu tangga kan minimum 1.1 meter kan. So macam saya buat 2 je lah tangga dalam bangunan tu. So saya kena buat +1 juga ke just perlukan 2 je sebab tangga ni yang saya provide macam lebar 1.5 setiap satu tu. 1.5. Alright. Untuk kes macam ni, okay, minimum kena ada 2 tangga lah. Okay, cuma dia tak boleh bagi direct macam ni. Sebab apa? Untuk pengiraan tangga, occupancy load tangga, dia kena anggap satu tangga fail. Okay, bila anggap satu tangga fail, satu tangga tu mestilah boleh cover occupancy load ni. Okay, bermaksud sekarang ni keperluan dia adalah 1.65, betul? Okay, so automatic dua tangga mesti 1.65. Sebab bila satu fail, satu lagi tu boleh cater occupancy. Boleh? Kena still +1 jugalah untuk layout tu. Dia sebab dia kalau you nak remain 2 tangga pun tak ada issue. Okay. Tapi kena lebar. Lebar dia mesti sama saiz. Ikut keperluan. Sebab bila satu fail tu 165 cover lagi. Sebab yang anggap satu fail ni dia hanya anggapan. Okay, dia anggap satu fail tak boleh guna. Semua satu tangga tu mesti boleh cover occupancy dia. Okay. Lepas tu satu lagi soalan macam total area ni per floor tu lah. Ke dia macam total area untuk semua floor tu juga? Per floor. Untuk kira occupancy load, kita kena ambil tingkat yang paling tinggi occupancy. Okay. So tingkat tu akan menentukan keperluan tangga pada floor tu ke bawah. Ke bawah tahu.
So kalau you ada contoh, you ada 10 tingkat contoh Tingkat okupansi tertinggi adalah pada tingkat 5. Okey, contoh dia. Okupansi tertinggi ada tingkat 5. You akan kira pada tingkat 5 tu, okey, kira. Okey, mungkin you perlukan 3 tangga mungkin Mungkin you perlukan 3 tangga. So start 5 ke bawah 3 tangga lah. Tapi bila tingkat 6 hingga 10 tu mungkin okupansi dia perlukan 2 tangga saja. Maksudnya untuk tingkat atas tu boleh 2 tangga, start level 5 ke bawah kena 3 tangga. Okey, dia tak semestinya straight go tu naik ke atas macam tu. Dia akan kira start level tertinggi ke bawah mesti sama saiz ataupun membesar saja. Dia tak boleh mengecil. Kalau atas 2 pergi 3 boleh. Tapi kalau 3 pergi 2 tak boleh. Okey. Boleh. Cuma ini kena tambahkan dia punya tu tadi lah. Maksudnya satu anggap fail. Itu kena masukkan lah. Memanglah tangga pertama ni adalah 1.1 tu mesti minimum syarat tangga pertama. Okey, tapi memandangkan sekarang dia hanya perlukan 1.65. Bila satu anggap fail sebab you design 2 tangga je. Okey, bila satu anggap fail, dia kena 1 tangga cover lagi. Okey, dia paling kecil ni area ni. 900 Memang kurus tinggi je bangunan ni. Betul. Kecil sangat. Okey, tapi tak apa. Tapi clear untuk ni clear. Boleh ada soalan lain? Alright. Okay. So yang lain ada soalan lagi? Kalau you ada drawing bawa lagi cantik sebab kita terus selesaikan masalah you. Tak payah pening-pening. Nanti kalau nak imagine ni dah cik. Boleh Tuan nak tanya. Ya. Katakan bangunan tu 10 tingkat. Okay. Katakan tangga daripada tingkat 10 dia turun sampai ke tingkat 5 dia stop. Okay. Lepas tu keluar ke flat roof dia turun tangga lagi. Boleh ke? Okay. Dia transfer. Ini dikira transfer staircase tau. Okay. Kategori transfer staircase dia mesti within protected corridor. You tak boleh keluar masih lagi dalam bangunan, orang tak selamat. Sebab apa? Konsep tangga ni kita kena faham. Design tangga mestilah dia terus keluar bangunan. Okay, itu konsep dia. Bila you buat konsep transfer staircase ni, dia kena within protected corridor. Okay, faham. Boleh? Alright. Okay. Okay, lain ada lagi apa soalan? Jangan malu-malu Ni masih malu-malu ini. Boleh, ni kalau dah macam lepas ni dah otai-otai ni. Ni simple soalan ni, kacang Boleh? Okay. Last kita round table. Kalau tak ada, kita tutup sesi kita lah. Okay. Okay, last Zarfan. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada Okay. Hafiz? Okay tuan. Okay. Miza? Okay. Tiada lagi. Okay. Cik Izam? Cik Muhammad Izam boleh Dia toilet kot. Okay. Man ada? Nariman ada ni? Tak ada kot. Maybe minggu depan insyaAllah ada. Tak apa, tak masalah. Kita ada every week insyaAllah. Selagi saya beri kesihatan yang baik, saya ada. InsyaAllah boleh. Okay. Cik Nazrin ada lagi? Tak ada tuan. Terima kasih banyak. Tak ada Okay. Cik Idina? Tak ada. So far tak ada. Ya, Cik Fazli boleh Boleh tuan. Hari ni saya pun boleh. Alright. Cik Farah? Okay, belum lagi. Alright. So Jai? Jai dia mic rosak kalau ada dia tanya. Okay. Alright. Okay. So tak ada tuan. Okay. Alright. So saya rasa okay. Kita pun dah sejam. Sejam lebih lah. Tak apa. So kalau ada masalah lagi, minggu depan kita jumpa. Tapi minggu depan 8.30 Nanti saya bagi link kat FB saya. Kita buat 8.30 lah. 8.30, 9.30, 10 ke. Tengok keadaan lah. Okay, kalau ada drawing lagi bagus, kita boleh terus bincang lah. Right, so jadi saya ucap terima kasih pada slot malam ni. Okay, insyaAllah kita jumpa di lain masa lah. Right, boleh leave. Okay, sama-sama. Okay, so kita sharing tak masalah apa-apa minggu depan. Alright, so boleh leave Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Encik. Thank you. Terima kasih tuan. Sama-sama.